Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim ni. Jadi kita ni jilid keempat, muka surat 464 lah, 465 gitu lah. Jadi kita nak bicara ni bab khuluk dah. Bab khuluk ni tubuh talak lah. Bahasa mudahnya tubuh talak, iaitu si isteri ni dia bayar kepada suaminya sebagai tanda penceraian lah. Sebagai tanda penceraian lah. Jadi suami kata boleh membayar sesuatu. Jadi apa dia sebut gitu, isteri pun bayar berapa ribu, contoh 10,000 bayar dah. Lepas tu dia pun automatik lah, terlepas panggil khuluk, tubuh talak dah. Jadi hukum ni ada kata mubah. Jadi mubah ni wanita tidak suka sebab benci, tak suka dah. Takut tidak penuhilah hak suami dan sebagainya. Jadi proses itu oleh macam Zainab dengan sebab ikutlah ada sahabiah pun ada dah yang berasa gitu, jadi dia mubah. Asal-asal hukumnya adalah harus mubah dah. Yang kedua, haram kalau tanpa sebab yang jelas dah. Padahalnya hubungan normal, suaminya baik dah, tiba nak cerai dah, minta cerai dah. Ni secara asasnya haram lah. Ya ada gitulah, ada setengah kata asal hukumnya haram, ada kata asal hukumnya harus ni. Tapi kita tak nampak asalnya hukum haram kecuali ada sebab. Gitulah dah. Kalau tanpa sebab yang bersababnya jelas, maka dia jadi khuluk ni, minta tubuh talak ni, tubuh cerai ni, dia kira haram dah. Ni asal hukum dah, kita kira dah. Lepas tu dia jadi mubah kalau ada sebab ni. Lepas tu dia jadi mustahab, molek. Bukan sekadar makruh ke tak ada, memang molek dia minta tubuh talak. Untuk lelaki ni contohnya isyak dadah dah, ataupun dia tak semaya bayar dah. Jadi orang jenis gini ataupun jenis macam Syiah dah. Walaupun kalau dalam majlis agama kata tidak kata murtad sekalipun, ajaran dia tu macam kafir lah, sesat lah dah. Syiah ke ataupun ajaran Ayuping ke ataupun ajaran Wahdatul Wujud ni nak sepak lepak ni nak wahizan lepak ke apa dah, ataupun Berlwi dah, tahap berat-berat lah dah. Siapa tahap yang mengatakan Allah tu menjelma dalam Nabi Muhammad sebagainya dah. Pokok ni dah. Pokok ni kita moleknya lebih, walaupun tak jelas kafir lagi setengah-setengah, orang kita berani kata kafir lagi setengah mana pun, molek kita minta cerai dah. Ni panggil tubuh talak ni molek dah, kerana bahayalah dari segi akidah. Kalau dah ada bahaya penyakit boleh jadi dah. Jadi hak ni panggil sunat dah. Okey. Hakikat khuluk menurut fiqh pula, ada bah di kalangan ulama lah. Adakah dia ni talak jenis jelas atau kiasan? Lepas tu adakah dia talak ba'in? Ataupun dia talak raja'in? Tak ada talak ba'in belakang tak. Cuma ni bahannya adakah dia ni fasakh, bukan talak lah. Adakah talak ba'in ataupun ni fasakh. Okay, kita baca perbahasan dia. Jadi pendapat pertama yang kata khuluk ni ialah talak ba'in lah. Talak macam talak 3 ke apa tu lah. Ini mazhab Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dalam pendapat barunya. Satu riwayat dari Imam Ahmad dan Ibn Hazm. Cuma Ibn Hazm kata khuluk ni talak rujuk, boleh rujuk lagi, bukan talak ba'in, dia tak boleh rujuk lah. Pasal apa bicara gini, sebabnya talak ba'in ni suruh, macam kita kata suruh pada wanita sebelum ni lah. Dari suruh pada wanita tidak ada hak lagi bagi suami. Sebab itu talak ba'in terus putus dah. Okey, kita bicara dah. Ini juga pendapat Atta', An-Nakhai, Sya'bi, Az-Zuhri, Az-Za'i dan As-Thawri, iaitu talak ba'in dah. Khuluk ni, tubuh talak ni talak ba'in dah. Macam cerai tak 3 lah. Tak ada iddah, dia panggil istibrak sajalah. Ada perbincangan ulama lah dah.
Boleh rujuk kitab Ibn Abidin Al-Kafi, Ar-Radat Talibin, Al-Mughni, Al-Insaf dan Muhalla. Namun tidak ada satu riwayat pun yang sahih dari para sahabat tersebut ni. Walaupun sebut banyak sahabat kata gitu pun, tapi tidak sahih dari segi sanad periwayatannya. Okey, pertama hujahnya hadis yang disebutkan riwayat Ibnu Abbas, iaitu kisah Thabit bin Qais. Dikatakan Nabi SAW, disebutkan Nabi SAW berkata pada Thabit, terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia dengan baik. Ni ada tambah ceraikanlah dengan baik ni, ada riwayat lain tidak ada riwayat itulah. Hadis ni riwayat Bukhari Baihaqi dari jalur Azhar bin Jamil Al-Bukhari, tapi dia hadis mursal. Dia ada yang meriwayatkan riwayatnya dari Ibn Abbas, redaksi sah ialah tak ada tambah itulah dak. Ceraikanlah ia dengan baik tu. Ada kata tak ada dah. Allah a'lam lah. Nah. Hadis ni dengan lafaz demikian ialah mursal. Sebagaimana disyaratkan oleh Bukhari. Adapun jalur periwayatan yang sahih lagi tidak bersambung, tidak menyebutkan tentang penolakan itu dah. Maksudnya Nabi putus hakim bukan putus suruh ceraikan yang baik dah. Allah a'lam lah. Kalau tambah itu betul sekalipun ceraikan yang baik tu tetap juga maksud tertebus talak lah. Itulah istilah talak tu lah. Ini nak ambil istilah talak. Tercerai, cerai. Bukan fasakh, istilah cara cerai. Yang kedua, hujah kedua, hadis tadi juga dah. Sebahagian jalur perhatian hadis tadi dari Ibn Abbas. Jadi, ia disebut sini, Nabi SAW menjadikan khunuk sebagai talak ba'in. Talak ba'in. Hadis da'if, hadis riwayat Baihaqi dan Sunan Al-Kubra. Dalam sanad terdapat Ibn bin Katsir, seorang perawi yang da'if. Jadi ada kata Nabi kata istihad talak ba'in, itu riwayat itu adalah da'if lah. Yang ketiga, Ummu Bakrah Islamiyah pernah diperistrikan oleh Abdullah bin Usaid, lalu ia mengajukan khuluk terhadapnya. Ummu Bakrah ni Al-Islamiyah ni, dia minta cerai, tebuh talak lah, tebuh talak dah. Tapi keduanya menyesal ni. Yang tebuh talak lepas tu bui menyesal pula dua-dua dah. Kemudian mereka melapor kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bolehkan hal itu, yakni rujuk. Seraya mengatakan itu ialah satu talak. Bukan fasakh, satu talak. Fasakh ni lebih berat daripada talak. Talak pun ada jenis raj'i ataupun ba'in. Hak ni dia kata talak saja, mengikut Uthman riwayat ni lah. Kecuali jika isteri menyebutkan sesuatu, maka ia sebagainya disebutkan. Kecuali kata talak 3 kan tak? Tebuh talak ni talak 3 dah. Barulah dia kira talak rujuk lah. Dia kata nak, ni sekadar tebuh talak ni masih rajai, boleh rujuk lah ikut riwayat ni lah. Tapi masalah hadis riwayat ini daripada Uthman ni, fatwa Uthman ni, masalahnya da'if. Diriwayatkan oleh Syafi'i dalam Syifa Al-Ai dan Al-Baihaqi lah. Dinda da'if oleh Ahmad, seperti disebutkan dalam Al-Takhis Al-Habir. Jadi 3 musuh 231 lah. Masalah situ lah. Bahkan yang sahih daripadanya bukan inilah. Ia tidak memandang perempuan ini wajib menjalin iddah, tapi cukup istibra'. Tapi yang sahihnya, perempuan yang minta cerai tok lelaki dengan tebus talak ni, dengan bayaran tertentu pada tok lelakinya, ini tidak dikira macam iddah macam biasa, 3 kali suci, 3 kali quruk, 3 kali haid ke, tapi cukup dengan istibra', iaitu kosongkan rahimnya dengan 1 kali haid saja, seperti akan dikemukakan nanti. Ini sahih daripada fatwa Uthman. Di sini kalau kata bertetangga lah. Dia kata tolak ni, kalau tolak raj'i, kata boleh rujuk, mesti 3 kali suci. Nak rujuk bukan sekali, mana ada rujuk-rujuk ni dalam tempoh sebulan ataupun sekali suci. Kalau nak rujuk ni, mestilah ambil hukum masa, iaitu 3 kali suci atau 3 kali quruk atau 3 kali haid lah ni kita baca lah. Dah. Yang keempatnya, diriwayatkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata tidak menjadi talak ba'in kecuali pada penebusan atau ilak. Sanggahan hadis ni derajatnya dhaif juga. Jika sahih, maka ini menunjukkan talak dalam khuluk jatuh sebagai talak ba'in. Bukan bererti khuluk itu menjadi talak ba'in. Bukan khuluk itu menjadi talak ba'in. Jadi di antara dua perkara ini ada perbezaan yang jelas. Pelik juga. Tak apalah kita bahas apa ni. Yang kelima, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khuluk ni, tebuh talak ni ialah talak ni. Sanggahan, riwayat ini juga dhaif. Ibn Hazm mengatakan kami meriwayatkan dari suatu jalur yang tidak sahih dari Ali radhiyallahu anhu. Dia mengaku betul sahih dah.
Kerana Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan ulama yang mensahihkan apa yang dinukilkan dari para sahabat bahwasanya khulud ialah talak ba'in yang dihitung sebagai talak 3. Tak ada. Ibn Khuzaimah mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Talkhisul Habir, tidak ada riwayat yang sahih dari seorang pun bahawasanya imam dan khulud sebagai talak. Itu pun Ibn Khuzaimah. Yang keenam, hujah keenam, hak berpisah dimiliki suami ialah talak, bukan fasakh, pembatalan akikah nikah. Kerana khulud itu harus terjadi menjadi talak. Hujah lainnya sebab seorang lelaki mengungkapkan dengan kata-kata kiasan talak yang dimaksudkannya ialah menceraikan isterinya, maka itu menjadi talak. Seperti halnya kiasan-kiasan talak lainnya selain khulud. Jadi sama ada wakil pernikahan atau pesuruh pada bini lah. Wakil kepada bini nak cerah diri sendiri ke apa ataupun khulud ni dengan ada bayaran tu beza dia dengan perwakilan sebelum ni kita bicara dah. Ada kata talak lah dah. Talak. Okey, yang kedua dah. Ada ulama pendapat kedua kata khulud ni tubuh talak ni bayar kepada suami ni ialah fasakh, bukan talak lagi dah. Ini adalah pendapat lama Syafi'i qaul qadim dia dah semasa di Iraq. Riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad dan pendapat yang menyatakan Ishaq, Abu Thar dan Daud begitu juga dah. Ini juga mazhab Ibn Abbas dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam beserta muridnya Ibn Qayyim. Lihat Al-Bughni, Al-Insaf, Rawdatul Talibin, Al-Muhalla, Ma'alim Sunan, Majmu' Fatawa, Zadul Ma'ad dan Jami' Ahkam An-Nisa. Mereka berhujah dengan dalil sebagai berikut. Hak kata ni fasah. Tubuh talak ni dia kira fasah bukan lagi talak. Talak ini talak ba'in pun bukan, talak raj'i lagi bukanlah dah. Panggil fasah tu. Firman Allah Ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 209. Firman Allah Ta'ala lagi, wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang yang berpengetahuan. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 230. Mereka berpendapat Allah Ta'ala menyebutkan bahawa talak itu 2 kali, kemudian menyebutkan khulud dengan firman-Nya, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Jika kamu wali khawatir bahawa kedua-duanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberi kepada isteri untuk menebus dirinya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 209. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 230. Jika khulud itu talak, berarti jumlah talak itu ada 4 lah. Ini kata gitu dah. Ini merupakan pemahaman Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang ayat yang mulia tadi. Mungkin orang biasa-biasa dah. Tapi Ibn Abbas dah. Sebab ia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menalak isterinya dengan 2 talak. Lalu isterinya mengajukan khulud terhadapnya. Lepas 2 talak, cerai 2 kali tu. Cerai lepas tu. Bini sekali, tension kan, minta tubuh talak dah. Khulud lah. Apakah ia boleh menikahnya lagi? Ibn Abbas menjawab, Allah telah menyebutkan talak di awal ayat dan di akhirnya, sementara menyebutkan khulud di antara kedua-duanya dah. Jadi khulud itu bukanlah talak sehingga sang suami berhak menikahinya. Sanadnya sahih Abdul Razak, Sa'id bin Mansur dan Al-Baihaqi. Kejawapan tentang ayat ini, Allah Ta'ala menyebutkan penalakan ketiga dengan kompensasi dan tanpa kompensasi. Dengan demikian talak tidak mungkin terjadi 4 kali ya. Jadi kata lain, talak tu apabila ada ayat tu cerita talak, lepas tu cerita khulud, lepas tu talak dah. Dia kata benda tu dekat-dekat tu bermaksud berlainan maksud dah. Itulah pendapat Ibn Abbas. Hujah yang kedua, riwayat dari Ikrimah dari Ibn Abbas, ia berkata apa yang boleh diselesaikan dengan harta maka itu bukan talak dah. Kalau dia bayar-bayar ni bukan talak lah. Bukan talak istilahnya. Sanadnya sahih hadis Abdul Razak dalam Musannaf. Jalan yang ketiga, hadis Ar-Rubai' binti Muawis, ia menjelaskan, aku mengajukan khulud, tubuh talak dia terhadap suamiku. Lalu aku datang kepada Uthman radhiyallahu anhu untuk bertanya padanya, iddah apakah yang diwajibkan atasku? Ia menjawab, tidak ada iddah atasmu. Kecuali jika engkau baru berpisah dengannya, maka tunggulah hingga haid 1 kali. Istibra' sekali dah. Pada dah, suci sekali. Uthman mengatakan dalam hal ini, aku mengikuti keputusan Rasulullah SAW terhadap Maryam Al-Mughaliyah yang pernah diperistrikan oleh Thabit bin Qais bin Syams. Lalu ia mengajukan khulud terhadapnya tubuh talak dah.
sahih sebab jalur periwayatannya dikeluarkan oleh Nasa'i dan Ibn Majah. Hadis ini memiliki banyak jalur periwayatan dan penguatnya. Hadis sahih kuat lah. Telah diriwayatkan juga oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa isteri Sabit bin Qais mengajukan khulu', tubuh talak lah, bayar kepada tok lelaki dia lah, terhadapnya. Maka Nabi SAW menetapkan iddahnya dengan satu kali hid saja dah. Istibra' bukan panggil iddah lah dah. Ini merupakan dalil yang paling kuat dari pendapat-pendapat ini. Okey, pendapat yang kuat, tampaknya pendapat yang menyatakan khulu' ni, tubuh talak ni ialah fasakh, menggugurkan ikatan pernikahan, bukannya talak. Inilah pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam. Okey, konsekuensi dari perbezaan pendapat tersebut, dari pendapat yang menyatakan bahawa khulu' ialah fasakh, bukan talak, terdapat konsekuensi iaitu khulu' tidak dihitung sebagai talak yang ketiga dah. Jika seorang mengkhulu' isterinya setelah 2 kali talak, maka dia boleh menikahnya lagi, bahkan sekalipun dia telah mengkhulu'nya 100 kali pun dah. Dia kata gitu dah. Kalau kata talak ba'innya ke jadi sama ada talak raj'i, talak ba'in, kira serupa talak lah. Kalau 3 kali ya. Maksudnya 3 kali talak lah. Kalau fasakh ni, tidak gitu dah fasakh ni. Fasakh ataupun kira khulu' ni fasakh, maksudnya bukan menghapuskan bilangan itu lah, bagi kira bilangan talak lah. Kalau ketiga dah cerai tu, berbini minta tebus talak, maka jika fasakh, maksudnya tok lelaki masih boleh nikah lagi dah, tapi dengan ikat akad nikah yang baru lah, dia kata gitu dah fasakh. Maksudnya bukan fasakh ni kira kita setengah kita faham, fasakh ni kira berat lagi pada talak 3, tak ada setengah kita. Tidak gitu dah. Fasakh ni tidak seberat talak 3 berat lagi dah. Rukun khulu' dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Khulu' ialah tindakan yang sesuai syariat dari pihak suami isteri dengan redaksi tertentu, berakibat perpisahan di antara keduanya sebagai balasan dari pembayaran dari harta yang diserahkan oleh isteri kepada suaminya. Jadi bini bayar bintih ke tok lelaki 10,000 ke apa, tok lelaki ni automatik terpisah daripada tok lelaki dia lah, pasal ada perjanjian dia. Dengan demikian jelaslah rukun khulu' ada 4, suami dan isteri. Yang keduanya disebut mukhali, yang melepaskan suami, dan mukhtaliyah, yang diminta dilepaskan isteri. Ini sirah khulu', lafaz khulu' dan iwad pengganti dia. Jadi ia kena ada janji lah, ijab qabul, kita kata macam biasalah dah. Ada sirah khulu', ada itulah lafaz khulu' ni. Rukun pertama ialah mukhali, iaitu suami ni. Para ulama fiqh telah sependapat diisyaratkan pada mukhali, bahasanya termasuk pemegang hak talak. Ungkapan yang ringkas tetapi padat mengenai syarat mukhali dapat dinyatakan orang boleh mentalak, boleh pula mengkhulu'. Sebab itu jumhur ulama dari kalangan Maliki, Syafi'i, Hanbali membolehkan khulu'nya mahjur alaih, orang terhalang sebab bankrupt, dungu, berstatus sebagai budak sebab mereka memiliki hak talak, namun tidak boleh menyerahkan harta kepada mahjur alaih. Sebab hajar, pelarangan itu berlaku dalam melakukan suatu tindakan. Jadi boleh ada kepada suami lah, yang pentingnya kepada suami ni. Suami kena ada lah. Okey, khulu' dari orang sakit yang hampir meninggal dunia. Dia nak mati dulu tu. Nah. Okey, baca. Jika talak orang yang sakit hampir meninggal dunia, dinilai sah tanpa imbalan iwad, maka apalagi dengan imbalan tentu lebih sah lagi dah. Namun para ulama berbeza pendapat dalam hal ini terkait warisan yang terima seorang wanita dari suaminya. Menurut jumhur ulama berbeza dengan pendapat kalangan Malikiyah, wanita itu tidak mewarisi dari suaminya. Ini jumhur ulama dah. Dia minta tubuh talak ni tak ada perwarisan lah. Kalau mati tengah-tengah jalan tu dah. Sebabnya dia iddah tu boleh terima dah. Kalau dalam dia cerah dalam iddah lagi, maksudnya bukan sekata-kata pisah daripada suami asal. Tiba-tiba mati tok lelaki tu, dia berhak terima warisan ni. Saka, harta saka. Tapi kalau tubuh talak ni tidak terima dah lah. Walaupun dalam masa sekali hid kita kata saat ni, tidak boleh terima dah. Itu telah putus lah. Sama ada ulama kata talak ba'in ataupun kata fasakh, semuanya kata putus lah. Ni tidak boleh rujuk ni, tidak boleh rujuk ni. Berbeza dengan pendapat kalangan Maliki, wanita itu tidak mewarisi dari suaminya. Mazhab Maliki dia kata boleh mewarisi. Mazhab lain kata tidak boleh mewarisi lah.
Sebab telah terjadi talak bain darinya akibat perpisahan itu atau perfasahnya. Dan kerana perpisahan itu terjadi dengan penerimaan dan kerelaannya. Nah, seakan-akan suami menceraikannya sebab permintaan isterinya. Jadi yang minta isteri bukannya suami. Nah, kalau suami nak cerai, maksudnya ada hak isteri lagi. Nah, jadi jika itu nanti dalam masa iddah tu. Nah, maka hilallah dugaan bahawa suami menjatuhkan talak kerana menghindarkan isteri dari pewarisan. Jadi tidak ada itulah. Jadi ke hati nak, jadi dia bukan apa suami menganik isteri lah dah. Namun menurut kalangan mazhab Hambali, jika suami berwasiat untuk isterinya setelah mengkhuluknya seberapa sejumlah kadar warisannya atau kurang dari itu, maka sah hukumnya dah. Jadi kalau wasiat setelah mengkhuluknya, setelah bayar tebal talak, tok lelaki nak beri lagi dah. Wasiat nak beri juga kepada isteri walaupun tidak ada hubungan dah. Memang tak ada dah. Tapi kalau wasiat ni 1/3 tu boleh beri ke siapa-siapa. 1/3 maksimum tu boleh beri ke siapa-siapa walaupun terbekas isteri dia ni. Sebab tidak ada tuduhan bahawa suami menceraikannya untuk memberikan hak itu kepadanya. Jadi tak ada kaitan lah suaminya cerai dia. Sedangkan isteri yang minta cerai dah. Dasarnya sekiranya suami tidak menceraikannya melalui cara khuluk, tentu isteri akan menerima sejumlah harta yang diwariskan itu dengan jalan pewarisan. Itu biasalah. Namun jika suami mewasiatkan sejumlah yang lebih banyak dari jumlah warisannya, maka para ahli waris berhak melarang jumlah kelebihannya itu dah. Tapi bukan 1/3. Banyak 1/3. Kalau lebih daripada 1/8 cara biasa pun, anak beranak dia, anak cucu waris dia pertikaian boleh lah. Maksudnya boleh diingkari, tak boleh lebih daripada hak biasa daripada harta saka dah. Sebab ada dugaan suami sengaja memberikan jumlah tersebut kepadanya, takut ada pakak awal-awal dah. Dalam mengkomentari pendapat ulama mazhab Hambali ini, Dr. Zaidan mengatakan jika pendapat ini dapat terima, maka yang lebih patut terima ialah pernyataan dilihat dari nilai penebusan yang diserah kepada suami. Lalu jumlah tebusan itu dikurangi dari harta yang diwasiatkan. Tengok harta tebus tu kan. Kemudian sisanya jika lebih banyak dari warisan yang semestinya terima, jika tidak terjadi khuluk, itulah yang tarik kembali dari isterinya. Jadi kalau tak lelaki setengah-setengah dia tu, walaupun bini dia, bekas bini dia, tebus talak pun dia selesai, nak pergi balik lah macam gitu dah. Jadi kalau lebih tu, baru kita kira dah. Kalau kurang daripada tebus talak tu 10,000 je tu, kurang daripada 10,000. Terus cara dah. Kalau bekas tak lelaki, beri wasiat nak beri lah. Bayar seolah siap lah. Kata tak payah bayar sebenarnya dah gitu. Jadi tak ada masalah. Hal lebih tu baru nak kira lah. Namun jika sisa harta lebih sedikit dari warisan terimanya, jika isteri tidak mengajukan khuluk terhadap suaminya, maka tidak ada jalan bagi para ahli waris untuk menariknya kembali sedikit pun. Inilah menurutku Abu Malik yang dirasa adil antara mukhallik dan mukhtali'ah. Mukhtali'ah ni isteri dia. Mukhallik ni suami dia. Mukhtali'ah ni isteri dia. Disyaratkan pada mukhtali'ah, yakni isteri, dua syarat. Berstatus sebagai isteri secara syar'i. Memang betul-betul nikah yang sah dah. Sebab tujuan dari khuluk adalah melepaskan diri dari ikatan pernikahan. Ikatan ini hanya ada pada pernikahan yang sah, di mana seorang perempuan berstatus sebagai isteri secara syar'i yang sah. Tapi apakah benar-benar disyaratkan masih berlakunya ikatan pernikahan? Dalam artian, apakah perempuan yang sedang menjalani iddah boleh mengajukan khuluk? Rujuk pada kitab Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah. Okey, lepas tu dalam ini ada dua keadaan. Pertama, perempuan yang menjalani iddah dari talak raj'i. Perempuan ni yang menjalani iddah dari talak raj'i, hak kata 3 bulan ataupun 3 kali haid atau 3 kali suci tu, masih berstatus sebagai isteri secara hukumnya, seperti halnya saat ikatan pernikahannya masih ada selama masih dalam waktu iddah. Sebab talak raj'i tidak menghilangkan ikatan dan kepemilikan. Sebagaimana telah jelaskan sebelumnya, maka sah khuluk yang diajukan dengan tebusan untuk melepaskan dari ikatan pernikahan tersebut. Jadi, orang dalam iddah raj'i dia boleh tebus talak lagi situ dah. Sebabnya talak raj'i maksudnya boleh rujuk ni sekali ke 2 kali. Maksudnya tidak betul-betul cerai tu. Yang betul-betul pisah lagi dah. Dia masih dalam proses yang timbang taruh dah, proses berfikir. Jadi bila-bila masa suami boleh rujuk. Jadi dia ni tak beri suami rujuk, dia boleh tebus talak. Boleh lagi dah. Lihat Amrul Busud, Mughni Muhtaj dan Al-Mughni.
Yang kedua, perempuan yang menjadi iddah dari talak ba'in, khuluknya tidak sah. Talak ba'in, talak cerai tiga dah. Khuluk ni tak ada pedah dah. Sebab cerai talak tiga dah. Sebab suami tidak memiliki lagi ikatan pernikahan dengannya sehingga dapat menggugurkannya dah. Ini mazhab kalangan Syafi'i dan Hanbali. Al-Mardi mengatakan bahasanya ini ialah ijma' sahabat. Jadi khuluk itu buh talak benda yang ada kuasa lagi pada suami. Dia suami tak ada kuasa, tebuh talak ke apa dah. Jadi logik gitu kita faham tak? Adapun ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat khuluknya sah tapi tidak mengharuskan pemberian harta tebusan. Sebab tujuan diberikan tebusan itu ialah untuk tercapainya perpisahan yang tuntas, yang pasti dah. Padahal dengan talak ba'in hal itu sudah pun tercapai dah. Jadi talak ba'in memang tak boleh rujuk dah. Nah, talak yang putus dah sama ada talak tiga ataupun cerai sebelum bercampur dah. Boleh rujuk Ibn Abidin Syarhus Saghir Mughni Muhtaj dan Al-Mughni. Aku yang ni Abi Malik Syekh ni tuai kitab ni kata pendapat pertama lebih sahih sebab perempuan yang sedang dalam waktu iddah dari talak ba'in tidak lagi berstatus sebagai isteri dia. Itulah. B. Mampu memanfaatkan dan menggunakan hartanya iaitu balik berakal dan memiliki kedewasaan. Jika isteri masih kecil atau gila, dia kecil ngau kuasa gila tu, minta cerai laga gila, maka khuluknya tidak sah dah. Baik ia sudah memayis maupun belum memayis. Ni dah lalu perbincangan memayis ni. Sebab khuluk itu seperti tabarruk, ini sumbangnya. Sedangkan anak kecil dan orang gila tidak termasuk kalangan yang boleh melakukan tabarruk. Al-Mabsut Mu'tash dan bunyi. Okey, apakah ayah atau wali dari si isteri yang masih kecil boleh mengajukan khuluk? Tadi betul-betul isteri dia. Ni dia tengok apa? Anak kecil dia ada nikah hawa ni. Ni pun bahas di kalangan ulama lah. Ada setuju atau setuju dia. Kata setuju setara mana nikah budak kecil ni? Nah. Adakah ayah menjadi wakil khuluk tengok berat tak lelaki ni ya anak kecil dia anak tena dia beri kau tak jatan ni nikah tengok tak cara mana dah khianat pula dah. Jadi bolehkah mengajukan khuluk? Ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali sebagaimana pendapat yang kuat dalam mazhabnya berpendapat ayah tidak boleh mengajukan khuluk untuk anak perempuannya yang usianya masih kecil dengan tebusan dari harta anaknya itu kerana ia tidak memiliki wewenang dalam hal ini. Alasannya akad pernikahan belum bernilai. Sedangkan tebusan harus dibayarkan. Lain halnya dengan pernikahan sebab akad nikah menjadi bernilai ketika telah terjadi persetubuhan. Di samping itu dengan pengajuan khuluk, gugurlah hak anak perempuannya terhadap mahar, nafkah dan bersenang-senang dengan suaminya. Tetapi jika hal itu tidak dibolehkan maka mahar tidak gugur. Dan suami tidak berhak terhadap hartanya serta suami berhak merujuknya jika sebelumnya pernah mencampurinya. Sementara itu mazhab Maliki berpendapat dan sebagai ulama kontemporer dari mazhab Hanbali merekomendasikannya menurut pokok-pokok pendapat Ahmad. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah bahawasanya ayah atau wali boleh mengajukan khuluk bagi anak perempuannya yang masih kecil jika mana ada kemaslahatan atau kebaikan bagi si anak atau mengkhawatirkan keselamatan jiwa dan akalnya. Untuk lelaki gila kau nak tapar bini nak dalam anak tu kecil nak. Jadi nak suruh pelepah dia betul lelaki ni boleh bayar tebus talak dah. Ini bicara dah. Ini pendapat dia lah tapi oleh ego. Sebahagian dari ulama berpendapat ayah boleh membebaskan setengah mahar pada talak yang dijatuhkan sebelum dicampuri dia. Tadi lah macam dia boleh ambil sebagai mahar, bayar 10,000, bayar 5,000 balik lah. Nak tebuh talak tu lah. Alasannya akad nikah berada di tangannya seperti telah dijelaskan di muka. Tapi pendapat ini dibantah dalam Al-Muhazzab oleh penulisnya, Muhazzab Asy-Syirazi kan tidak? Dengan mengatakan ini salah. Sebab sebenarnya ayah hanya memiliki hak pembebasan, yakni pembebasan sebagai mahar menurut pendapat ini setelah talak. Sedangkan pembebasan ini yakni dengan khuluk sebelum talak. Namun jika wali mengajukan khuluk untuk anaknya dari harta sendiri, maka itu dibolehkan. Kerana menurut ulama tersebut permintaan khuluk sah dilakukan oleh orang lain dengan menanggung tebusannya, apalagi ayahnya, maka tentu lebih dibolehkannya lagi. Dia bayar tu kalau pok dia bayar. Tambah kalau budak tina tu setuju juga tak ada masalah lah dah. Jadi boleh lah moga harta tu siapa-siapa pun tak apa nak tolong bayar dah. Okey, pengajuan khuluk dari isteri yang sakit yang menyebabkan kematiannya. Ni lelaki sekali mati tak khuluk ni. Ni minta khuluk ni minta tubuh talak ni pada isteri dia sakit nak mati dia pula minta tubuh talak ni.
Al-Mabsut, Syarh Saghir, Mughni Muhtash, Al-Majmu', Al-Mughni, Kasyif Qina' dan Muhalla' dia. Rujukannya. Secara umum para ulama fiqh bersepakat tentang sahnya khulu' yang diajukan isteri yang sakit. Iaitu sakit yang membawa kematiannya kepada suaminya. Sah juga yang kata walaupun isteri nak mati. Sebab khulu' ialah timbal balik seperti jual beli juga. Adapun yang dipersisihkan di tengah-tengah para ulama kecuali ulama mazhab Zahiriyah hanyalah tentang kadar harta yang boleh diterima oleh suami sebagai bayar tubuh talak tu, bayar tubuh talak lah. Sebab dikhawatirkan sang isteri berkeinginan agar suaminya tidak mendapatkan bahagian dari ahli waris. Ada juga, ia sebenarnya bukan harta saka ni bukan daripada suami kepada isteri juga. Isteri kepada suami pun ada dah. Harta bini tu. Harta saka dia ada bahagian untuk suaminya juga dah. Jadi takut dia tubuh talak tu, takut sekat awal-awal tak beri suami boleh harta saka ni. Terutama kalau bini tu kaya dah. Menurut ulama mazhab Hanafi, suami mengambil jumlah yang lebih sedikit dari hak warisannya. Darinya iaitu bahagian warisan untuknya seandainya isteri meninggal. Mazhab Hanafi kata tak boleh kena tipu, ada masalah itulah. Tak boleh tok lelaki boleh. Tu kena bayar lebih daripada harta warisan yang dia berhak terima. Kemudian menceraikannya atau tebusan khulu' atau sepertiga harta peninggalannya. Ni macam-macam pendapat kata kalau boleh pun kena 1/3 lah, kena lebih daripada harta sepatut warisan ke supaya tidak berlaku berapa tubuh talak ni tak boleh saka dah. Hal ini jika sang isteri meninggal dalam waktu iddah. Jika ia wafat habis waktu iddahnya atau sebelum dicampuri, maka suami mengambil jumlah yang lebih sedikit daripada tebusan takhak khulu' atau sepertiga harta peninggalan sang isteri. Tahu sebelum dicampuri ya. Maksudnya boleh tubuh talak ni kot ni pelik kot. Menurut ulama Maliki dan Hambali, suami mengambil tubusan khulu' jika tubusan itu sejumlah kadar warisannya atau lebih sedikit. Sekadar serupa dengan warisannya boleh Maliki Hambali. Menurut ulama Syafi'i, jika khulu' itu senilai mahar misil standard, maka itu dilaksanakan tanpa pertimbangkan sepertiga harta peninggalannya, harta saka tak satu cara. Jika lebih banyak daripada mahar, maka kelebihannya itu seperti wasiat bagi suaminya. Dan sepertiga diperhitungkan dalam kelebihannya itu. Maksudnya ia berhak terhadap mahar standard itu, mahar misil lah, mahar kebiasaan masyarakat itu, dan tambahannya dalam batasan sepertiga harta peninggalan. Adapun menurut ulama Zahiriyah, tidak ada perbezaan antara talak suami ketika sakit, isteri sakit atau selainnya. Dan sakit itu tidak berpengaruh terhadap sahnya talak dan khulu' adalah talak menurut Ibn Hazm. Atas dasar itu, maka suami boleh mengambil harta tebusan khulu' walaupun melebihi bahagian warisannya atau sepertiga harta peninggalan sang isteri. Tak cara lah. Tapi itu bincang-bincang ni kan takut ada unsur untuk menafikan warisan dah. Waktu bincang macam-macam lama ni. Okey, khulu' yang diajukan oleh orang lain dari isteri orang lain. Ibnu Abidin, Syarul Kabir, Mughni Muhtash, Mughni Al-Muhalla. Kata fuduli, orang lain maksudnya adalah orang yang tidak punya kepentingan untuk mengajukan khulu' terhadap isteri orang lain. Sebab ia bukan walinya dan bukan pula wakilnya dalam perkara khulu'. Ia bukan pok budak hatina tu dah. Apakah sah khulu'nya dari perempuan itu tanpa keizinannya dan tanpa perwakilannya? Ada dua pendapat ulama mengenai masalah ini. Kalau pok ni kita bicara dah. Tanpa bayar ni budak tin dan timbuk ke tak lelaki atau tolong ke apa dah. Dia pun tubuh talak dah. Dia kata macam boleh lah. Tapi hak ni perlu orang suka sakat. Bukan pok dia dah. Orang yang suka sakat belah mana. Pertama, boleh dengan khulu'nya sah. Misalnya orang lain berkata pada seorang suami, hendaknya engkau menceraikan isterimu dengan imbalan 1,000 dinar sebagai tanggunganku. Dia je bayar dah. Ini pendapat kebanyakan ulama, iaitu para penganut mazhab yang 4 dan selainnya. Hujah mereka sebagai berikut. Pertama, orang lain itu mengeluarkan hartanya sebagai pengganti pengguguran hak dari orang lain. Sebagaimana halnya jika ia mengatakan, merdekakanlah budakmu, tak aku menanggung harganya. Serupa dia kata dah. Pendapat hujah yang kedua, talak adalah hak independen suami. Sementara orang lain juga memiliki independence, kebebasan untuk membuat komitmen dan berhak mengeluarkan hartanya. Boleh bayar dah. Komitmennya adalah bentuk tebusan dari isteri. Sebab Allah Ta'ala menyebutkan khulu' sebagai tebusan. Maka itu hukumnya dibolehkan seperti halnya penebusan tawanan. Pendapat kedua, pengajuan khulu' oleh orang lain tidaklah sah. Ini mazhab Ibn Hazm dan Abu Thawr. Hujah mereka adalah sebagai berikut.
Pertama, khuluk ni tubuh talak yang diajukan oleh orang lain dengan menangkul tebusannya adalah tindakan dungu. Sebab ia mengeluarkan harta untuk sesuatu yang tidak berguna baginya. Hujah ini dapat disanggah bahawa ada kemungkinan ia memiliki tujuan yang sesuai dengan agama. Misalnya sebab ia melihat suaminya itu tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala. Dan keduanya bersepakat melakukan keharaman. Lalu ia memandang memisahkan mereka dapat menyelamatkan mereka dari hal itu. Maka ia melakukannya untuk memperolehi pahala dan sebagainya. Sama ada orang tu nak bayar tu sebab share kau tina ni kau. Nak tembuk kau tak lelaki kau. Nak khianat kau tak lelaki kau. Bayar. Tubuh talak ni. Okey pada budak tina tu nak. Budak tina tu mungkin tak erti jahil ke apa. Tak erti tubuh talak ataupun tak berani ni. Oh ya ni tubuh talak nanti ibu kau tak lelaki tak. Jadi orang lain tu orang tengah ni. Mungkin duduk Kuala Lumpur. Kalau tak ada mak puak dekat tengok. Share ke budak tina ni. Ayat tu lagi. Jangan tembuk bini lah tak. Kalau kebayaran untuk suruh lepas bini ni. Untuk selamatkan bini ni. Hati ni. Jadi dia bayar tu. Kata bayar RM10,000. Okey aku sanggup bayar RM10,000. Mungkin lepas bini mu ni. Jadi boleh. Mengikut pendapat kata boleh lah. Dan kerana dia ada maslahat untuk isteri lah. Ataupun tak lelaki pula nak. Orang ni berjaga berlaku. Tak lelaki terpunuh ke bini ni. Bini ni. Saya liberal kau hak karut-karut ni tak. Kristina ni punuh hak jatuh dah. Jadi dia kata gini lah. Aku bayar kamu supaya mencegah bini mu tak. Jadi. Dah. Kerana maslahat suami pun kata boleh juga ni. Ada juga dah. Jajari. Tapi biasa hak Tina nyanyi dah. Yang kedua, khuluk termasuk akad-akad itimah balik. Maka ia tidak boleh mengharuskan tebusan iwat itu kepada selain pihak penebus seperti jual beli. Sebab Allah telah mengaitkan tebusan itu pada isteri. Kata akad itimah balik ni. Dia kait dengan isteri dalam Quran sebut isteri tak sebut orang lain boleh tebuh talak. Hanya isteri saja. Seperti firman Allah Taala, "Fala junaha 'alaihima fi ma iftadat bih." Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Al-Baqarah surah kedua ayat 29. Jadi isteri itu bukan orang lain mana pun. Yang ketiga, hukum asal adalah tetapnya ikatan pernikahan hingga terbukti faktor yang menggugurkannya. Maka saat itu sang suami tidak berhak terhadap kompensasi itu dan tidak terjadi talak jika ia tidak menurutinya. Namun jika ia menurutinya maka ia menjadi talak raj'i, talaknya berdalih terujuk. Okey, aku Syekh Abu Malik ni katakan adapun tentang sahnya pengajuan khuluk dari orang lain walaupun tanpa seizin dan sepengetahuan sang isteri, menurut polis itu tidaklah tepat. Sebab ada kemungkinan pihak ketiga itu mengajukan khuluk dengan menanggung tebusannya untuk memperdayakan suaminya agar menceraikan isterinya disebabkan dengki dan ingin menempakan kemudaratan terhadapnya. Lalu ia mengajukan khuluk itu untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Tapi kita bicara ni, tebuh talak ni kalau orang lain ada kemungkinan orang pihak ketiga orang suka sakat ni bukan budak tina ni bayar tu kan khianat kau suami dia dah. Bayar cerai padahal dia nak kau bini ni nak. Nak kau tina ni dah. Aku bayar mencerai bini mu dah. Sebenarnya dia nak khianat dah. Jadi tak betul kata ni. Cara tersebut ni kalau tanpa izin lah tak betul. Kalau izin isteri tu lain lah. Misalnya kalau ia berkeinginan menikahi perempuan itu atau menikahkan suaminya dengan salah seorang kerabatnya atau sebagainya. Nak nikah anak dia ke? Ni aku bayar kamu. Dia kena ke budak jantan ni. Dia suruh cerai bini budak jantan ni. Bayar titih dah. RM10,000 ke RM100,000 lah. Cerai. Aku beri RM100,000 ni. Sebab ni biar nak tina dia ke budak jantan ni. Jadi tak boleh lah. Tebuh talak tu tak jadi. Tak jadi dah. Ia kiranya macam Rasulullah. Tapi jika diketahui dari keadaan isteri bahawasanya memang menghendaki khuluk, tapi kalau hati tu memang nak taksir kejahatan ni, kerana hujah yang dibolehkan secara syariat memang ada sebab, tetapi tidak memiliki harta untuk tebusannya, lalu orang itu memberikannya harta untuk tebusannya dan mengajukan khuluk, maka itu cara yang baik. Tapi kalau isteri dengan izin isteri tak apalah. Isteri bukan taksir royak dah, taksir minta khuluk, tapi menggobari tak ada pitih dah. Tak ada harta, tak ada duit gapo nak bayar gapo dah. Tiba-tiba orang ada harta tu kata nak tolong bayar share ke isteri ke gapo dah. Pendapat ini mengharuskan kalangan yang berpendapat bahawasanya khuluk adalah fasakh. Sebab fasakh tanpa sebab tidak menjadi kewenangan suami sehingga tidak sah meminta darinya. Wallahu a'lam. Jadi gitu kiranya fasakh ni sebabnya ambil hak suami lah tak. Kewenangan suami dah tukar jadi hak isteri, jadi tebuh talak, jadi fasakh lah ni. Okey, yang rukun ketiga apa kita? Jekat dah dah.
iwat. Nah, rukun ketiga ni iwat ni tebus lah, bayar 10,000 ke berapa ribu dah. Jadi iwat adalah harta yang diambil oleh suami dari isterinya sebagai kompensasi, sebagai tebuh talak lah, bayaran tebuh talak kerana ia melepaskan isterinya. Kaedahnya menurut jumhur ulama itu boleh dijadikan sebagai mahar. Sebab apa yang boleh jadikan mahar, boleh pula jadikan sebagai tebusan talak. Khuluk ni. Apakah sah khuluk tanpa tebus? Tak bayar ke satu. Para ulama berbeza pendapat jika seorang isteri berkata pada suami, lepaskan aku. Jadi suami berkata padanya, aku telah melepaskan kamu. Dan ini dilakukan dengan tanpa bayaran balik dah. Apakah sah akad khuluk tersebut? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pertama, khuluk sah tanpa iwat, tanpa bayaran ganti rugi dah. Ini adalah pendapat ulama mazhab Hanafi, Maliki dan satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad. Hujah mereka adalah sebagai berikut. Khuluk itu memutuskan ikatan pernikahan, maka sah tanpa iwat. Seperti halnya talak dah. Tanpa bayaran pun, tukar macam wakil. Lelaki, aku suruh kamu lah, nak cerai tak? Dia kata gitu dah ke bini dia. Tadi suruh pada isteri dah. Dia kata khuluk pun kalau dia tanpa bayaran pun suruh pada isteri ya. Boleh. B. Sebab asal disyariatkannya khuluk adalah adanya ketidaksukaan isteri terhadap suaminya dan merasa perlu untuk berpisah darinya, lalu ia memintanya supaya menceraikannya. Jika suami mengabulkannya, maka tercapailah maksud khuluk, sehingga khuluk itu sah walaupun tanpa iwat, tanpa bayaran ganti rugi, tanpa bayar tebuh talak dah. Pendapat yang kedua, khuluk tidak sah kecuali dengan adanya iwat. Ini bayaran ganti rugi tu, bayaran tebuh talak tu. Inilah mazhab Syafi'i dari lain dari Imam Ahmad. Inilah pendapat yang kemudian dianut oleh ulama mazhab Hanbali. Dia datang kemudian. Pendapat ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan tampaknya ini adalah mazhab Ibn Hazm juga. Hujah mereka adalah sebagai berikut. Okey. Allah Ta'ala mengaitkan khuluk dengan apa yang disebut dengan fidyah tebusan. Tadi khuluk ni memang ikut sendiri pun bukan kata pakai biar tanpa bayaran mesti bayar dah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa in khiftum an la yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih. Jika kamu wali khawatir bahawa kedua-duanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Fi maftadat bih dah. Jadi nak bayar tebuh tu memang tak ada bayar dah. Surah Baqarah surah kedua ayat 209. Tak ada sebut dalam Quran pasal tanpa bayar dah. B. Isteri Sabit bin Qais ketika hendak mengajukan khuluk terhadap suaminya, kepada suaminya, Nabi SAW berkata, apakah engkau mahu mengembalikan kebunnya? Nabi tanya. Seolah-olah kena bayar jugalah mana pun dah. Perempuan itu menjawab ya. Lalu kebun itu dikembalikan semula kepadanya pada suaminya dan beliau menyuruh Sabit untuk menceraikannya dah. Sahih telah disebutkan berulang kali. Aku Abu Malik katakan inilah yang bermakna syarat. C. Hakikat khuluk. Jika itu sebagai fasakh pembatalan pernikahan menurut pendapat yang paling kuat, maka suami tidak berhak melakukan fasakh kecuali ada aib pada isterinya. Gitulah. D. Jika suami berkata aku membatalkan pernikahan dan ia tidak berniatkannya sebagai talak, maka tidak terjadi apa-apa. Berbeza jika hal itu disertai dengan iwat, disertai dengan bayar ganti rugi dia, bayar tebuh talak, maka menjadi timbal balik sehingga iwat tebusan dari muawid penebusnya tidak boleh berhimpun padanya. Jadi sementara menurut pendapat yang menyatakan bahawasanya khuluk adalah talak, maka khuluk adalah kinayah, kata kiasan yang tidak jatuh talak kecuali disertai dengan niat atau memberikan tebusan. Sedangkan dalam masalah ini tidak ada satu pun dari keduanya. Kalau tak ada bayar macam mana kita nak kata tebuh talak dah? Tak ada bukti. Jadi andai kata khuluk dianggap talak dan tidak ada iwatnya, tak ada bayaran ganti rugi, bayaran tebus talak, maka talak itu tidak menjadi talak bain kecuali jika sudah lengkap 3 talak. Pendapat yang kuat menurut saya adalah bahawa tidak terjadi khuluk kecuali dengan adanya tebus. Saya kena bayar tebuh talak lah, kena ada bayaran. Saya tidak mengetahui dalam Al-Quran dan hadis satu dalil pun menunjukkan sahnya khuluk tanpa bayaran dah. Wallahu a'lam. Jadi tebuh talak ni dah mana pun kena ada bayaran dah. Kalau tidak tak sepanggil khuluk lah, panggil cerai. Untuk lelaki cerai dengan sekarang. Tebuh talak lah mana pun panggil khuluk ni mesti ada bayaran dah. Ada bayaran tebuh talak baru dah dipanggil khuluk ni. Wallahu a'lam. Kita perbincangan kita setakat itu saja. Kita tangguh dan kita sambung pada lain kali insya-Allah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Wallah. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.